Okey, modul 1, kertas 1, soalan objektif. Okey, nombor 1. Apakah jawapan untuk nombor 1? A. A. Okey, jawapannya A. Ada yang ada masalah tak nak jawab soalan ni? Boleh kira sendiri atau perlu saya tunjuk? Okey, jawapannya adalah A. Okey, kalau ada masalah, bagi tahu. Saya tunjukkan. Kalau tak ada masalah, saya teruskan. Sekejap ya. Saya pasang pen ni. Okey, so jawapannya adalah A6. Okey, kalau ada masalah, bagi tahu. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, nombor 2. D. Dadu. Ya, dadu. Dadu 3 dan 4. Betul, 3 dan 4. Ada masalah tak soalan ni? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, bagi tahu. Okey, so saya teruskan pergi nombor 3. Okey, tak nampak, saya kecilkan sikit . Boleh nampak tak? Boleh . Okey, nombor 3. Carta pai ni. Apa dia nak? Hitung bilangan murid dari kelas 4R yang memperolehi keputusan cemerlang dalam ujian itu. So, apakah jawapan dia? C. C. 28. Okey, tahu macam mana nak cari? Ada masalah tak nak cari soalan ni? Nak jawab soalan ni? Tak ada. Tak ada, semua boleh jawab. Kalau tak ada, saya teruskan . Kalau ada, bagi tahu. Saya akan terangkanlah. Okey, tak ada . Tak ada, kita pergi nombor 4. Semak jawapan awak. Okey, nombor 4. Ini soalan panjang ini, teorem Pythagoras ni. Okey, apakah jawapan dia? Bola. Bola. Okey, betul. B. Ada masalah tak nak jawab soalan ni? Tak ada. Okey, sini berapa? NL? 4. Jadi ML berapa? 15. 15. Okey, guna teorem Pythagoras, cari dapat 15. Jadi MN pun guna teorem Pythagoras. So, akan dapat jawapan dia B. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Apa jawapan dia? Saya besarkan sikit. C. Jawapan dia C ke? Ya. Anda pasti? Jawapan dia A. A jawapan dia. Ya, jawapannya A. Ada masalah jawapan ni? Soalan ni? Ada cikgu, saya Tak tahu. confused. Okey, mula-mula awak kena faktorkan X kuasa 2 tambah 6X tambah 5 ni dulu. Okey, yang sebelah sini kekalkan. Tolak 5X ni kekalkan. Faktorkan ini. Faktorkan X kuasa 2 tambah 6X tambah 5 jadi berapa? Jadi berapa kalau awak faktorkan? Ingat tak macam mana nak faktorkan? Kalau awak tak reti, awak tekan kalkulator je. Ini A, ini B, ini C. Yang teorem Pythagoras. Ataupun senangnya macam ni je lah. Okey, 5 ni apa kali apa dapat 5? 1 dengan 5. So, darab silang akan dapat ini 5X tambah X. Akan dapat 6X. So, awak dapatlah jawapan dia ini. Tak pun tekan kalkulator je. Okay, awak akan dapat sini X tambah 1, X tambah 5. Okey, lepas tu samakan penyebut.
Yang ni X tambah 5, yang tak ada ialah X tambah 1. Jadi sebelah sini kena darab X tambah 1. Atas pun kena darab X tambah 1. So awak akan dapat 5X tambah 5. Ini darab dua-dua ni. Tolak 5X. Perkan dengan yang bawah ni akan jadi yang inilah. X tambah 1. Kenapa tambah tak ada? X tambah 5. Okay, so 5X tolak 5X kosong. Tinggallah 5. Oh, patutlah tercabut. Okay, tinggallah 5 per X tambah 1. X tambah 5. Boleh faham? Okay, faktorkan dulu. Lepas tu samakan penyebut. Lepas tu selesaikan. Dapatlah jawapan dia. Okey dah? Belum? Yang salah, salin jalan kerjanya buat pembetulan balik. Okey, dah siap bagi tahu. Dah, belum? Dah, Ibu. Dah. Okey, kita pergi nombor 6. Nombor 6, soalan menengah rendah juga ni. Saya besarkan sikit. Apa jawapan yang awak dapat? D. 84. Okey, betul. Jawapan dia D. Yang lain boleh tahu macam mana dapat 84? Okey, kalau tidak saya tunjukkan. Perlu saya tunjukkan atau tak? Perlu tunjukkan ke tak? Macam mana dapat 84? Okey, saya tunjukkan. Okey, yang ini saya contoh dekat gambar je. Okey, jadi dia bagi maklumat dekat sini. Dia kata EFGHR ialah heksagon sekata. Kalau sekata maksudnya sudut dekat dalam semua sama. Jadi berapakah sudut dalam heksagon? Ada dua cara nak cari sudut dalam poligon. Okey, sama ada awak guna formula yang ini. Ini untuk cari sudut pedalaman tu lah. Ataupun awak cari sudut peluaran dulu. Sudut peluaran, formula dia yang ini. Dah dapat sudut peluaran, contohnya awak cari yang sini. Tolakkan dengan 180, dapatlah sini. Okey, jawapan samalah. Dengan kata lain macam ni lah, 180 tolak dengan ini. Jadi, berapa sudut dalam heksagon? Berapakah sudut dekat sini? Apa sudut dalam ni? Sudut semua sama. 120. Okey, sini 120. Sudut dekat pentagon pula berapa? Berapakah sudut di pentagon? Okey, pentagon 5 sisi. Okey, dapat belum? Berapa? 108. 108. Okey, jadi sini pun samalah. Sini 120, sini 108. Jadi kita dapat cari sudut dekat J ni. Berapakah sudut dekat J? Sini pun sama 108. Okey, yang dekat J ni berapa sudut dia? Ini adalah satu bulatan. Sudut satu bulatan berapa?
Berapa sudut kat bulatan? Berapakah sudut di bulatan? Okey, 132 betul. Okey, jawapan dia J tu adalah 132. Okey, 360 tolak 120 tolak 108, awak akan dapat 132. Jadi sudut dekat sini ialah 132. Okey, sudut dekat K sini kita boleh cari sebab dia kata LKN ialah garis lurus. Garis lurus sudut dia 180. Jadi dapatlah K tu berapa? Berapakah sudut di K? $72. Okey, betul. 72. 180 tolakkan dengan 108, awak dapat 72 dekat sini. Jadi kita dapatlah cari X. Okey, X ini berada dalam sisi 4. Sisi 4 sudut dia berapa? Berapakah sudut dalam segi 4? Berapa sudut segi 4? Kalau segi 3, 180. Segi 4 berapa? 360. 360. So cari nilai X. Berapakah nilai X? 84. 84. Dah dapat jawapan tadi kan? Okey, 360 tolak 132 tolak 72 tolak 72. So awak akan dapat jawapan dia 84. Okey, boleh Okey, boleh bagi seterusnya. Kita tengah mengira lagi. Kalau dah cakap dah Cikgu, satu yang apa KJLN tu dia pun satu apa? Satu sudut tu apa? Yang mana? Untuk yang JKN tu. JKN. Sini sudut yang ni ke? Sudut keseluruhan. Semua sekali. Sebab dia segi 4 sudut dia 360. Sebab tu saya letak sini 360, tolakkan semua ni. Okey, ingat segi 4 360, segi 3 180. Okey, boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, kalau nak tahu yang sisi lain, awak ambil yang ini je. Tak payah bagi N. N tolak 2, bilangan sisi tolak 2 dapat 180 untuk sisi yang lain lah. Nak tahu sudut dalam dia semua berapa. Okey dah? Belum? Ini soalan form 3 form 2, form 1, form 2, form 3 ni, mendengar rendah ni. Dah cikgu. Okey, nombor 7 pun sama. Yang nombor 7 adalah soalan form 3. Saya adjust sikit. Lagi nampak. Alahai. Okey. Okey, PQR ialah tangent sepunya kepada bulatan di titik Q. Okey, QTU ialah garis lurus. Mana QTU? Okey, ini adalah garis lurus. Ini adalah tangent. Cari nilai X. Ingat lagi tak kalau ada tangent, apa ciri-ciri dia pada bulatan kalau ada tangent? Ingat lagi tak? Okey, kalau dulu ada satu lagi ini tangent. Tangent tak kena pula. Anggaplah tangent Okey, itu ada jejari. Jejari kena dengan tangent, kita akan tahu sini adalah 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Okey, lagi satu kalau macam ni. Ini sudut dicangkum tu adalah sama. Contohnya, ini Z ni kan. Sudut yang kat sini akan sama dengan sudut dekat, bukan? Sudut dengan sini. Yang kata lain, kalau sudut ni 70 ni sama dengan sini. Sini adalah 70.
Okey, Kak Haji, berapakah sudut dekat sini? Kita boleh tengok bulatan yang inilah. Ini pun sama, sudut dicangkung. Kat tangent dengan lilitan. Jadi sudut dekat sini berapa? Berapa sudut dekat sini? PQS ni berapa? 50. 50. So dapatlah cari X. Ini garis lurus kan? So dapatlah cari X. Apakah nilai X? Garis lurus berapa sudut dia? Nampak tak? Saya tukar sikit colour lain. Saya ambil warna merah ke? Okey, sini sudut dicangkum jadi 50 lah. Ini Z ni Yang ini pula sudut dicangkum kat sini, sini akan jadi 70. Jadi apakah nilai X? 60. 60. 180 tolak 50 tolak 70, awak akan dapat 60. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey, boleh? Dah? Belum? Kalau ada soalan tanya Jangan diam. Okey, kalau 90 tu kalau dia ada jejari. Okey, kalau jejari dengan tangent baru 90. Tapi sekarang tak ada jejari. Dia hanya ada garisan sampai pada lilitan bulatan. Ini pun lilitan bulatan. So kalau dia kena pada lilitan bulatan, kita guna yang sudut dicangkum tu lah. Sudut Z tu. Z tutup. Okey dah? Belum? Dah ke belum? Belum. Dah. Belum. Dah cikgu dah. Okey, kalau belum bagi tahu Saya teruskan nombor 8. Besar, saya kecilkan sikit. Okey. Okey, rajang menunjukkan dua segitiga G dengan H. Okey, PQ, RSTU, VW tu adalah dilukis pada garis segi empat sama. Segitiga G adalah image. Okey, G adalah image bagi segitiga H. So ini image, sini objek. Soalan dia, paksi pantulan itu ialah garis lurus. So apakah paksi pantulan dia? Apakah jawapan dia? VW. VW. Okey, yang ni senang je nak tahu. Kita cari garis bucu ke bucu, cari titik tengah dia. So kalau ini 2, ini pun 2, so sini kita tahu kat sini. Kalau yang ini ke sini berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya tengah-tengah 3,5. So 3,5. So setengah dia yang mana yang ini? Oh yang ini. Ini tengah-tengah. Okey, sama juga yang ini. Kalau kita tengok jarak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 3,5 juga. So 1, 2, 3,5. Okey, W, V, V, W. So jawapannya adalah D. Okey, D jawapan dia 8D. Okey, 8 tak ada masalah Kita terus pergi nombor 9. Okey, 9 adalah putaran. Saya kecilkan sikit dah. Kecil lagi nampak tak? Nampak cikgu. Okey, mana image? Image M adalah image. N adalah objek. Okey, dia bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam adalah sebelah sinilah ikut arah jam. Okey, dia suruh cari pusat putaran itu kat mana. Macam mana nak cari pusat dia?
Apa jawapan yang awak dapat? 2, 3. A. 2, 3. Okay, macam mana nak buat? Awak pilih satu titik. Kalau titik yang ini sama dengan titik yang ini kan? Okay, berapa jarak dia? Okay, kalau ada pembaris senang sikit nak tahu. Awak akan dapat dia punya pusat dia ada dekat sini. Okay, dia akan bergerak ke sini. Okay, kalau membaris, awak dapat bentuk 90 darjah kat sini. Okay, ini jarak dia 1, 1, 2, 3, 4. So, ini pun sama 1, 2, 3, 4, 1. Okay, bentuk nazi tu. Okay, ini macam ini. Ini pun sama ini macam ini. Okay, kalau ada pembaris senang sikit lah. Saya nak tunjuk susah. Sini tak ada pembaris kat sini. Okay, so jawapannya 2, 3. Okay, ada soalan? Tak ada? Kita teruskan. Kalau ada, tanya . Okay, nombor 10. Median. Apa jawapan dia? 1. 1. Dia ke 1. Okay, macam mana nak cari median? Awak kena susun ikut susunan menaik. Susun dulu. Okay, kita ada 0, 0, 0. Lepas tu, 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ada 1. 3 ada 1. 4 ada 4. Lepas tu kita ada 5, 1. Okay, semuanya ada 16. 2, 8, 10. Ada tertinggal lagi ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa yang saya tengok? 4 ada 5. Okay. 16. So cari tengah-tengah dia. 16 maksudnya yang ke-8 dan ke-8. 8 dari depan, 8 dari belakang. 4, 5, 6, 7, 8. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia di antara 1 dan 2. So jawapannya adalah 1.5. 1.5. C jawapan dia. Okay, ingat nak cari median, kena cari tengah-tengah. Kena susun ikut susunan menaik dulu. Okay, kalau dia nombor genap, bilangan data adalah genap, kita tambahkan yang tengah-tengah tu bahagi dulu. Okay, kalau ganjil tak ada masalah di tengah-tengah. Okay, nombor 11. Okay, jadual menunjukkan bilangan majalah yang dijual di sebuah kedai dalam masa 1 minggu. Okay, masih lagi soalan statistik ni. Okay, Ahad Selasa P tambah 5, Isnin Khamis 11, Rabu Sabtu 2P, Jumaat 6. Okay, dibagi kat sini min bilangan majalah yang dijual oleh kedai itu sehari dalam seminggu ialah 4. Cari nilai P. Berapa awak dapat? Apa jawapan dia? 82. 2. Okay, betul jawapan dia 2. Okay, jawapan dia C. Ada masalah tak soalan ni? Kalau ada, bagi tahu. Kalau tak ada, saya teruskan. Ada masalah tak?
Tak ada. Tak ada. Yang lain boleh ikut? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, soalan nombor 12. Soalan indeks. Indeks soalan form 3. Apa jawapan dia? Apa jawapan nombor 12? Ya? Bola. Bola. Betul, bola. Ada masalah tak? Okey, negatif, indeks negatif maksudnya 1 per R per S. 1/2 maksudnya punca. Punca kuasa 2 RS. So kita tak nak bagi banyak per ni. So S yang kat bawah kita bawa naik atas. Okey, sebab tu dia akan jadi macam ini. Okey, sebab dia ada 3, yang bawah tu akan bawa naik atas. So jawapannya B. Okey, nombor 13. Indeks lagi. Apakah nilai P? Apa jawapan dia? 3. A. A, 3. Ada masalah nak cari jawapan? Tak ada. Tak ada. Senang je kan? Tukarkan 64 kepada asas 2 lah. Awak akan dapat 2 kuasa berapa? 64 dah 2 kuasa berapa? Kuasa 6. 2 kuasa 6. Okay, so bila asas dah sama, kita ambil je lah indeks dia. Kalau darab, ialah tambah. So, akan dapat P sama dengan 6 tolak 3. So, jawapan dia 3. Okay, ini soalan senang je. Kalau tak tahu, tanya ya. Jangan diam. Okay, kita terus pergi ke nombor 14. Masih lagi soalan menengah rendah ni. Okey, Raja 8 menunjukkan sebuah silinder yang kosong dengan ketinggian 500 cm, diameter 210 cm. Okey, seorang pekerja memasukkan air ke dalam silinder itu sehingga penuh. Hitungkan isi padu dalam sentimeter padu, air yang perlu dimasukkan ke dalam 3 bekas silinder yang sama saiz. Okey, dia nak 3. Ini 3. So, apa jawapan dia awak dapat? B. Okey, jawapannya adalah B. Apa formula isi padu silinder? Pi J kuasa 2 darab T. Pi J kuasa 2 T. So 22 per 7 darab jejari dia 210 bahagi 2 kuasa 2, tinggi dia 500. Darabkan dengan 3. So awak akan dapat jawapan dia ini. Okay, B lah jawapan dia. Okay, 15. Nah, ni pun senang. Nombor yang manakah dibundarkan betul kepada 3 angka bererti? Jawapannya adalah B. yang mana satu? Bola. Bola. Okay, B. Okay, 3 angka bererti maksudnya dekat nombor 5. Okay, kalau 5, 6, belakang dia naik 1. Okay, yang ini nombor 3. Okay, belakang naik 1 jadi 4. Tapi ini dah jadi 4 angka bererti. So, salah lah. So, jawapannya B. Okay, 15 sudah. Okay, nombor 16. 16 senang. Apakah antara berikut yang manakah adalah pelaburan? Yang mana adalah pelaburan? D. Apa tu? Amanah saham. Okay, amanah saham adalah pelaburan. Ini soalan direct je ni. Okay, 17. Ini soalan form 3 juga ni.
Okey, Zamri membuat pinjaman peribadi sebanyak 50,000 daripada sebuah bank untuk membeli sebuah kereta terpakai. Bank mengenakan kadar faedah sebanyak 5.2% setahun. Hitung bayaran insurans bulanan jika tempoh pinjaman ialah 5 tahun. Okey, so macam mana nak kira? Okey, jawapan awak dulu apa? C. Ya? 1,050. 1,050. Betul, jawapan dia C. Macam mana dapat C ni? Apa formula yang awak guna? Okey, awak kena cari dulu dia punya faedah selama 5 tahun tu berapa. Okey, kemudian tambahkan jumlah prinsipal dengan faedah, bagikan dengan 5 tahun tu lah. Okey, guna formula inilah. I sama dengan PRT. Interest dia berapa? Prinsipal 50,000. Rate dia 5.2%. 5.2 per 100. Tahun dia 5 tahun. So berapa interest dia? Berapa interest dia awak dapat? 13,000. 13,000. Okey, jadi jumlah yang dikena bayar dekat bank 50,000 tambahkan dengan 13,000. Jadi jumlahnya adalah 63. 63,000 ni. Okey, nak tahu bayaran bulanan dia ialah bahagikan dengan 5 tahun, darabkan dengan 12 bulan. So awak akan dapatlah 1050. Okey, sebab dia nak bulanan kan. So 5 tahun kali 12 bulan, so kita tahulah berapa dia kena bayar sebulan. Dapatlah 1,050. Okey, 18. Okey, cos dia bagi 0.6, tangent dia bagi 4/3. So apakah nilai sin theta? Berapa dapat? B. 0.8. 0.8. Okey, betul 0.8. Okey, kalau ikutkan tangent theta adalah sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Ini basic yang kena tahulah. So kita nak cari sin. Jadi sin theta sama dengan tangent theta darab cos theta. So akan dapat tangent 4/3 cos 0.6. So awak darabkan dapatlah 0.8. Okay, ini basic yang awak kena tahu. Ini basic je lah. Okay, selesai nombor 18. Boleh saya teruskan? Okay, kita teruskan. Nombor 19. Ini senang aja ni. Nyatakan sin theta tolak cos theta. Apa jawapan dia? Bola. Bola. Okay. Sin ialah tentang bahagi hypotenuse. Hypotenuse adalah 5, 3, 4. Sini automatic 5. Okay. Maksudnya sin 4/5 cos sebelah bahagi hypotenuse. So 3/5. So tolak je lah. 4/5 tolak 3/5. Okay, senang aja soalan. Okay, 20. Dia nak cari nilai Q. Berapa dapat?
Okey, apa jawapan awak? Apakah nilai Q? Ada siapa boleh jawab? Anyone? Siapa? 20? Apa jawapan dia? Okay, dia suruh cari nilai Q je ni. Dia tak suruh cari P B. pun ni. Berapa dapat? 4. Berapa? 4. Betul, jawapan dia 4. Okay, 4. Macam mana dapat? Gantikan sahaja nilai ini dalam persamaan. Okay, ini adalah X, ini adalah Y. Okay, gantikan dalam persamaan ini dulu. Y adalah Q, negatif 3, X adalah 2, tambah 10. So dapat terus direct jawapan dia. Okay, jawapan dia 4. Okay, tak perlu cari P. Kita guna yang ini je cukup. Okay, jawapannya adalah B. Okay, lain-lain kalau soalan minta P, baru kita guna cara lain lah. Cara yang sama juga, cuma tambah lagi lah jalan kerja dia. Okay, tak ada masalah Okay, 21. Okay, Raja 10 ialah satah Cartesian. Q dan S terletak pada paksi X. Diberi QR sama dengan RS. Okay, ini sama panjang. Hitungkan kecerunan garis lurus QT. Okay, nak cari kecerunan QT, kena tahu dulu koordinat Q ni berapa. Apa jawapan yang awak dapat? Dapat tak cari koordinat Q? Apakah koordinat Q? Negatif 2, 0. Negatif 2, 0. Yang lain faham kenapa negatif 2? Nak cari dia ini. Sebab ini kaki 3 sama, jadi jarak ini mesti sama. Jarak ini mesti sama dengan jarak sini. Okay, jarak dia adalah berapa tadi? Sini berapa tadi? Sini 1 kan? Sini 1, sini 4, maksudnya jarak sini 3, sini pun mesti 3. Jadi 1 tolak 3 adalah negatif 2. Sebab tu dapat negatif 2, 0. Okay, so cari kecerunan dia. Berapa kecerunan dia awak dapat? Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Apa jawapan dia? A. A, 4 per 7. Okay, 4 tolak 0 bahagikan dengan 5 tolak 2. Okay, dapatlah 4 per 7. Okay, 22. Ungkapan kuadratik, tukarkan kepada bentuk am. Jawapannya adalah, okay, soalan ni senang aja. Apa jawapan dia? D. Yang mana satu? Dadu. Dadu. Okay, senang saja pindahkan 1/2 bagi sebelah akan jadi darab 2. So awak akan dapat Y kuasa 2. 24 tolak 2Y. So pindahkan saja, jadikan dia bentuk am. Jadi Y kuasa 2 tambah 2Y tolak 24 sama dengan 0. Okay, di jawapan dia. Okay, yang manakah mewakili graf fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x. So yang mana? Okay, kalau kita tengok, saya tulis balik kat sini sebab saya nak bawa ke atas sikit.
Okey. Tak nampak juga. Okey, kalau tengok ini adalah A, ini adalah B. A-nya positif. Kalau A positif maksudnya grafnya senyum ke graf dia masam? Senyum. Senyum. So yang A dengan B ni dah salah. So antara C dengan D. Yang mana jawapan dia? B dia positif, dia ambil 2. Ya? Okey, sekarang jawapan dia C ke D? Dadu. Dadu. Okey, ingat yang dekat sini adalah dia punya punca. Jadi kita cari dia punya punca dulu berapa. Kalau X kuasa 2 tambah 2X ni, kalau kita faktorkan, kita akan dapat X tambah 2 sama dengan kosong. So kita akan dapat X sama dengan kosong, X sama dengan, kalau tambah 2 dia akan jadi negatif 2. So jawapannya adalah C. Ingat ini mesti punca. Punca ini kosong, ini 2 positif. Tapi kita kira kita akan dapat kosong dengan negatif 2. So jawapannya adalah C. Okay, so jawapannya adalah C bukan D. Hati-hati. Okay, 24 adalah asas nombor. Apakah nilai bagi digit 4 dalam asas 5? Digit 4 ini asas 10. Dalam asas 5 dia berapa? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? D. Ya? B. Bola. D dadu. Dadu. Bola ke dadu? Dadu. Dadu. Okey, jawapan dia dadu. Macam mana nak dapat? Kalau 4 ni kita tahu nilai digit dia adalah 400 kan. Jadi 400 tu tukarkan kepada asas 5. 400 ni asas 10. So tukar kepada asas 5 kita bahagi 5. Jadi awak akan dapat berapa kat sini? 80. Baki kosong. Bagi lagi 5 dapat berapa? Dapat 16. 16 baki kosong juga. Bagi lagi 5 dapat 3. 5 ke 3, 15. So ada baki 1. Bagi lagi 5. Kosong lah. Tak boleh. So 3 tolak kosong. 3. So baca dari bawah ke atas. So jawapannya adalah D. Okay, sebab nak nilai digit bagi nombor 4 tu sahaja. Okay. Jadi jangan susah-susah pening. So jawapannya D. Okay, 25 senang. Apa jawapan dia? Sama ada tekan kalkulator boleh ataupun kira je sebab asas sama. 110, 1101. Tolakkan dengan 101. Tolak je macam biasa. 1 tolak 1, kosong. Kosong tolak kosong, kosong. 1 tolak 1, kosong. 1 tolak kosong, 1. Kosong tolak 1 tak boleh, pinjam 1 kat sini jadi kosong. Maksudnya kita pinjam 2 sebab asas 2 kita pinjam 2 lah. So 2 tolak 1, 1. Kosong tolak kosong, kosong. 1 tolak kosong, 1. Jadi jawapannya adalah okay, C jawapan dia. Yeah. 26. Dah kira belum? Apa jawapan dia? Apakah jawapan 26? B. 100? 5. 105.
Okey, ini senang aja. Sebab asas tak sama, jadi kita kena tukar kepada asas yang sama, itu tukar kepada asas 10. Ini tukar asas 10, yang ini pun tukar asas 10, jawapan nanti dapat jawapan asas 10, tukar kepada asas 7. Ada masalah ke nak tukar? Boleh buat? Boleh so saya tak tunjuk Tukarkan kepada asas 10, tukar asas 10, tolak yang dulu. Jawapan nanti tukar kepada asas 7. So jawapan je 105. Okey. 27. Pernyataan yang benar. Manakah antara pernyataan yang benar? A. Ya, direct A. 1. Apa-apa kosong-kosong adalah 1. Okey, yang lain salah. Okey, 28. Yang manakah penafian bagi pernyataan berikut? Apakah penafian 12 ialah keadaan bagi 6 adalah? Apa penafian dia? Ya? Apakah penafian bagi 12 ialah keadaan bagi 6? C. Okey, 12 bukan gandaan bagi 6. So, lawan kepada ialah bukan ataupun tidak. So, bukanlah susilah jawapan dia. Ayat yang lain sama, cuma tukar ini je. Okey, kita tengok nombor 29. Okey, diberi berikutlah. Nyatakan bilangan unsur bagi set L persilangan M pelengkap. Jadi ada berapa? Okey, jadi kita tulis dululah sini apakah unsur bagi set semesta. Maksudnya kalau macam ini 5 termasuk 5, 6 sampai 15. Okay, L adalah nombor 2 digit daripada set semesta ni. L adalah nombor 2 digit. So, nombor yang 2 digit adalah start dengan nombor 10. Sampailah nombor 15. Okay, M adalah gandaan 3. Gandaan 3 apa? Apakah gandaan 3 kat sini? Nombor berapa? Apa gandaan 3? 6, 9, 12, 15. Okey, 6, 9, 12, 15. Okey, betul. So, nyatakan bilangan unsur bagi set L persilangan M pelengkap. So, jadi kita cari dulu apakah L persilangan M. Apa unsur dia? Apa yang sama antara dua ni? Nombor berapa? L persilangan M, apa yang sama? 15 dan 12. Okey, 12 dengan 15. Jadi ada 2. Bilangan dia ada 2. So kalau dia pelengkap, tolak 2 daripada ini. So daripada set semesta ni, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bilangan set semesta ada 11. Tolakkan dengan 2, kita dapatlah jawapan ini. Okey, so jawapannya adalah 9. Okay, sebab dia nak pelengkap bagi ini. Maksudnya selain daripada 2 ni, semua yang lain lah. Tolak 2 tu je. Okay, 9 jawapan dia. Okay, teruskan lagi nombor 30. Antara berikut yang manakah mewakili kawasan berlorek? Yang mana rasa jawapan dia? D. Apa tu? Dadu. Dadu. Okay, ini jawapan dia dadu. Okay, kalau tak tahu awak test satu-satu.
Okay, kalau awak tengok tahu dah jawapan dia. So jawapannya adalah D. Okay, tak faham tanya saya teruskan lagi. Okay, gambar Raja Van. Okay, tunjukkan semua ni lah. Diberi NS sama dengan bilangan R kesatuan T pelengkap. Hitungkan nilai G. Berapa nilai G? Dah kira ke? Berapa dapat? Clue dia inilah. Bilangan S. Okay, S berapa S? S 8 tambah 4G. 8 tambah 4G sama dengan bilangan R kesatuan T pelengkap. R kesatuan T yang ini, so pelengkap dia yang bukan ini. Okay, yang bukan ni maksudnya 2G dengan 4G sahaja. Jadi 6G. Okay, hitung nilai G. So daripada ni kira lah. Berapa jawapan dia awak dapat? Apa jawapan dia? 4. 4. Boleh faham Saya teruskan lagi, boleh? Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Ada soalan tak ada Kalau ada tanya Okay, 32. Antara yang berikut bilangan darjah yang boleh dilukis. Yang mana boleh dilukis? Macam mana nak tahu jawapan dia? Genap dan ganjil. Apa dia? Nombor genap dan ganjil. Nombor genap dan ganjil. So yang mana yang boleh lukis? Genap atau ganjil? Yang genap boleh yang genap boleh dilukis. Betul. Okay, hanya yang genap sahaja yang kita boleh lukis. So jawapan dia C lah. Macam mana nak tahu awak tambahkan darjah ni? Okay, kalau A ni awak tambahkan awak akan dapat 7. A ni awak tambah awak dapat 9. A ni awak tambah awak dapat 12. Yang ini tambah awak dapat 13. Jadi hanya yang genap sahaja yang boleh lukis. Darjah yang genap. Dalam buku teks ada kalau awak tengok. Okay, kalau ganjil memang kita tak boleh lukis dia punya gambar darjah dia. Okay, seterusnya 33. Okay, berdasarkan darjah pada jadual 2, tentukan bilangan E, tepi dia. Jadi awak kena lukis lah. Nak tahu, so jawapan dia adalah yang mana? Apa jawapan dia? Dah dapat belum? Cara nak lukis? B. Ya? Jawapan dia B, bola. Bola, betul. B. Cara nak buat, ambil yang paling banyak dulu. Kita buat 4 dulu. Okey, kita buat titik dulu. Titik dia 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat darjah yang paling banyak. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 dah settle. Kemudian buat yang 3 pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, 2 pun dah ada settle. Semua settle. So tepinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 lah jawapan dia. Okey, tu je cara dia nak tahu. Okey, 34. Antara berikut yang manakah adalah pokok? D. Okey, D. Pokok dia tak akan berulang lah, tak akan ada laluan lain. Hanya satu jalan je nak pergi satu tempat. Kalau yang lain tengok ada banyak jalan. So bukan pokok. So D lah jawapan dia. 35. Okey, manakah memuaskan kesamaan? Apa jawapan dia?
A. A. Yang ni senang, gantikan saja dalam ini. Kalau dapat nilai yang betul, betul lah. Okay, kalau nilai sebelah sini lebih besar pada yang ini, betul lah jawapan dia. So jawapan dia A. Okay, 36. Julat. Macam mana cara julat? Nombor besar tolak nombor kecil. Okay, nilai terbesar tolak nilai terkecil. So jawapannya akan jadi yang paling besar adalah berapa? 88. Yang paling kecil 25. 25. So jawapannya adalah D 63. 63. So julat dia adalah 63. Okay, 37. Hitung variance bagi data tersebut. Okay, formula kalau tak ingat ada dekat formula depan tu. Formula variance sama dengan EX kuasa 2 bahagi dengan bilangan data tolakkan dengan min kuasa 2. Tiap kena cari min dulu lah. Min berapa? Min sama dengan tambahkan semua ni, data ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa min? Berapakah min? $7.8. 7.8. Okey, sekarang cari variance. Variance. Okey, variance sama dengan kuasa 2 kan dia. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 bahagi dengan N, 5 tolakkan dengan min kuasa 2, 7.8 kuasa 2. So apa jawapan dia? A. Jawapannya adalah A. 6.16. Okay, sebab nak variance tak payah punca. Yang piawai baru kita cari punca. Okay, boleh Ini ganti formula je ni. Okay, seterusnya nombor 38. Ini soalan kebarangkalian. Nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad yang dilabelkan dengan huruf konsonan. Konsonan ialah apa? Selain A, E, I, O, U. Ya, selain vokal, selain A, E, I, O, U. So, jadi konsonan kita ada 1, 2, 3, 4. 4 daripada berapa? 6. 6. So, jawapannya adalah 2/3. 2/3. Oh, senang sangat soalan ni. Okay, kecikan mesti kecikan. 39. Okay, jadual 4 menunjukkan bilangan ahli dalam persatuan di sebuah sekolah. Okay, sains ada 40, matematik K, sejarah 75, bahasa Melayu 50. Seorang murid dipilih secara rawat daripada sekolah tersebut. Kebarangkalian bahawa murid itu adalah persatuan matematik ialah 2/5. Hitungkan nilai K. Pada kira belum? Maklumat yang dia bagi ialah kebarangkalian untuk persatuan matematik adalah 2/5. K. So kita nak cari K. 2/5 ni sama dengan kalau matematik K per keseluruhan. Maksudnya K per 40 tambah 75 tambah 50 tambah K. Dia akan jadi berapa? 40, 50? 165. 165 tambah K.
Jadi nak cari K, darab silang lah. Ini darab sini, ini darab sini. So awak akan dapat 165 darab 2, awak akan dapat 330 tambah 2K sama dengan 5K. 5K tolak 2K sama dengan 330. Jadi K dapat berapa? Jawapan dia? 110. 110. Okey dah? Soalan terakhir. Ke-9 dah belum? Dah? Belum? Dah? Belum? Dah? Belum? Dah itu. Dah. Okey, last sekali. Oh, senang. Cara berikut yang manakah matlamat jangka masa pendek? Komputer. Ya? Beli komputer. Membeli sebuah komputer riba. Ini adalah jangka pendek. Yang lain semua jangka panjang. Okay, so selesai kertas 1. Ada yang betul semua tak? Ada tak yang betul semua? Tak ada? Yang salah satu ada? Angkat tangan je kalau ada Salah 2? Ada 2 orang salah 2. Okey, bagus. Boleh bagi lagi. Salah 3? 3 tak ada? Salah 3. Salah 4? Tak ada juga. 5? Okey, seorang. Fatimah je 6. 6 ada 2. Salah 7. 7. 2 orang. Okey. Salah 8. 3 orang. Ini 8 ke? Oh, 8 ramai. Okey. 9. Okey. 10. Okey. Okey, yang salah lebih pada 10 ada tak? Salah lebih 10 orang. Okey, tak apa. Ini baru first time kita buat ulang kaji. Kita ada kertas 2. So hari Khamis kita akan bincang kertas 2. So buatlah. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa soalan? Kertas 2 ada graf tak Lupa pula saya. Saya confuse dengan form 5 punya. Kertas 2, kalau form 5 punya ada kertas graf. Kalau form 4 punya, modul 1, modul kertas 2. Oops. Okey, ada lukis pelandongakan. Tu awak kena lukis lah. Oh, graf pun ada. Okey, graf kalau awak tak print, awak guna kertas graf sendirilah. Cuba lukis. Okey, markah graf banyak. Markah lukisan tu banyak. Okey, markah ni awak kumpul. Nanti kita sambung dengan, kita campur dengan kertas 2 nantilah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita bersurai. Kita jumpa hari Khamis. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Masih